Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Muhammad Idham bin Joseph. Nomor metrik BB23111132. So pada kali ini saya akan membahas 10 kode etika yang harus diterapkan oleh seorang pemandu pelancong apabila berhadapan dengan pelancong. Yang pertama ialah sentiasa berpakaian kemas, jujur dan berdedikasi. Contohnya apabila seseorang pemandu pelancong dalam waktu bekerja sentiasalah berpakaian kemas dan menunjukkan penampilan yang baik. Hal ini karena penampilan tersebut merupakan image kepada nama baik sesebuah industri pelancongan. Yang kedua ialah mengelakkan bahasa kasar apabila menjalankan tugas. Contohnya apabila seseorang pelancong bertanya mengenai mana-mana isu ataupun coba untuk melakukan perbualan biasa, pelancong hendaklah menjawab pertanyaan itu walaupun pada masa tersebut si pemandu pelancong ini tidak berada dalam mood yang baik ataupun sedang berada dalam keadaan yang penat. Yang ketiga ialah seseorang pelancong hendaklah bersifat tidak mengkritik mana-mana pihak-pihak yang terlibat semasa bertugas, contohnya agensi-agensi kerajaan ataupun pihak-pihak yang berkepentingan. Contohnya apabila seseorang pelancong ini dia bertanya tentang isu politik, si pemandu pelancong ini hendaklah bersikap netral dan menjawab soalan tersebut tanpa memburukkan mana-mana pihak yang terlibat dalam industri pelancongan. Yang keempat ialah tidak melakukan apa-apa perbuatan yang mencemarkan image industri ataupun negara. Contohnya apabila seseorang pelancong ni ingin membeli barang di Malaysia yang merupakan barangan tiruan, si pemandu pelancong ni hendaklah menerangkan perkara tersebut dengan benar, mengatakan bahawa produk tersebut bukanlah produk yang asli. Hal ini karena apabila si pelancong tu dia beli barangan tu dan mendapati bahawa kualiti produk tersebut tidak sesuai ekspektasinya, ini akan memburukkan image industri pelancongan itu sendiri. Yang kelima ialah sentiasa menjaga reputasi sebagai pemandu pelancong yang berlesen. Contohnya si pemandu pelancong ni hendaklah sentiasa memberikan informasi-informasi yang betul kepada si pelancong tersebut. Contohnya apabila pelancong tu ingin menanyakan di manakah tempat menjamu selera yang menarik, si pemandu pelancong ni hendaklah mencadangkan mana-mana restoran yang berkualiti kepada si pelancong tersebut. Yang keenam ialah sentiasa menjalinkan kerjasama yang baik dengan pemandu pelancong yang lain. Contohnya di lokasi yang sesak, dua pemandu pelancong hendaklah bergilir untuk menggunakan ruang penerangan agar situasi tersebut tidak mengganggu mana-mana kumpulan yang lain. Yang ketujuh ialah pemandu pelancong ni hendaklah memahami karakter mana-mana pelancong di bawah jagaan. Contohnya apabila pelancong tu seorang warga emas ataupun orang kurang upaya, si pemandu pelancong ni hendaklah mencadangkan aktiviti-aktiviti yang sesuai dengan kemampuan si pelancong tersebut. Yang ke-8 ialah berhati-hati terhadap apa-apa aspek keselamatan yang mungkin akan memudaratkan pelancong di bawah jagaan kita. Contohnya sebelum ke pantai, si pemandu pelancong ni hendaklah memberikan informasi-informasi yang penting kepada si pelancong tersebut. Contohnya memakai jaket keselamatan yang betul dan sentiasa mengikuti prosedur keselamatan yang betul. Yang ke-9 ialah tidak meninggalkan
si pelancong walaupun dalam keadaan situasi manapun sekalipun. Situasi ini sentiasa berlaku apabila proses menaiki bus. Pemandu pelancong hendaklah memastikan senarai pelancong yang di bawah jagaan mereka hendaklah sepenuhnya menaiki bus tersebut sebelum bertolak. Yang terakhir ialah sentiasa memastikan informasi-informasi terkini di bawah informasi-informasi terkini hendaklah diambil berat, contohnya dasar-dasar kerajaan baru. Hal ini penting karena perkara ini sangat penting bagi mempromosi mana-mana benda-benda baharu yang ada di dalam negara kita, contohnya bangunan Merdeka 118 kepada pihak pelancong agar mereka dapat membuat penyelidikan ataupun lawatan ke lokasi tersebut. So itu saja dari saya, sekian dan terima kasih.